Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana ila shiratal mustaqim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah habibina wa syafi'ina wa rasulina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal mu'minun ittaqullah. Usikum wa iyaya bittaqwa faqad fazal muttaqun. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Subhanallahu rabbul alamin. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kali kedua saya hadir di masjid ini. Rasa lapang sikit dada. Sebab apa, tengok orang dalam ni suka hati. Dia lain sikit macam saya pergi di Langkawi 2 malam. Mana beza dia boleh nampak wajah yang ada dalam ni, jauh beza. Dan sahabat saya kata Padang Mansuri ni dia tak jadi Padang Mansuri dah, tak jadi Padang Masyad dah. Dia kata sahabat daripada Sediman. Dia kata macam tu. Dan juga sahabat pergi jalan di Mata Cenang malam kemarin saya tak ikut. Dia kata buaya biawak ni, dia kata banyak tepi pantai, aku tak pergi ya. Saat lagi kalau saya pergi kan habis hilang ayat Quran dan sebagai hafalan mana yang baik. Muslimin dan muslimat sekalian, dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Nabi, zat amal iman, antara tanda-tanda kemanisan, ciri-ciri kemanisan iman dalam seseorang itu perlu diingatkan bahawasanya dalam kehidupan kita ni kita nak mandi belaka. Dalam hubungan kita berkeluarga ni dengan suami isteri ni mesti nak mandi. Tengok muka isteri pun nak muka isteri manis belaka. Nampak? Kalau balik kerja tiba-tiba tengok muka bini kita masam air, sehari malam kedua baru masuk bilik. Walaupun dah 3 gelas ke kali. Nampak? Dia macam jadi nak mandi belaka. Tengok muka anak-anak pun mandi belaka, sahabat-sahabat pun mandi belaka. Dalam pekerjaan pun pakat nak mandi belaka. Lalu Nabi sebut dalam masalah iman macam tu juga. Antara tanda-tanda kemanisan iman yang ada pada diri seseorang itu, yang pertamanya man radiya billahi rabba, kata Nabi, iaitu bagi siapa-siapa yang berdoa bertuhankan kepada Allah Ta'ala. Bila Nabi sebut macam ni, seolah-olah ada segolongan daripada manusia ni hak sebut Islam ni, tapi dia tak reda bertuhankan kepada Allah Ta'ala. Bukan nak tunjuk kepada orang bukan Islam tu, dah, bukan nak tunjuk kepada orang kafir dah, tetapi hadis ni nak tunjuk kepada Islam ni. Bila kita tak borak-borak dengan sahabat, dia kata apa dia? Susun program untuk ustaz ni dengan tujuan nak mengislamkan orang yang ada Islam ni. Susah ni dia kata. Lebih susah lagi daripada nak mengislamkan orang yang bukan Islam. Dan itulah pengalaman saya dalam dakwah ni. Memang betul. Pasal apa? Kita nak mengislamkan orang yang ada asal Islam, yang memang Islam ni. Oh, dia pandai Islam. Dia tak buka bunga lah, dia bersilat dulu. Maknanya kita cakap macam ni, dia buka surat, dia jawab kau ni. Kita jawab kau ni, jawab ni lagi. Oi. Nah, maknanya kalau kita buka rumah-rumah orang ni, nanya kita yang sanggup. Dia kata, cara yang menyesat ni mengaku tak boleh nak jawab. Ya. Tetapi kita bawa Islam di tengah-tengah masyarakat bukan Islam ni, insya-Allah mudah dia terima. Yang penting usul pendekatan teknik kita bawa masuk tu, jadi maknanya insya-Allah. Pengalaman saya masuk di pedalaman ni, bila kali pertama masuk di mana-mana pedalaman Sarawak, kadang-kadang naik kereta daripada Miri, ataupun bila saya turun dulu flight, saya turun di Sibu, saya bermalam lah di hotel di Sibu semalam. Besok pagi saya drive, lepas sembahyang subuh saya drive. Kalau jauh sangat nak drive ni, pukul 4 pagi drive. Maknanya saya subuh di tengah jalan, di mana-mana saya sembahyang subuh. Oleh kerana belah-belah Sarawak ni, masjid surau bukan macam kita tepi-tepi jalan ni. Banyak ni, dia yang banyak tepi-tepi jalan tu gereja. Dia nak sembahyang subuh tu mana? Atau bentang sejadah tepi jalan tu, ambil uduk dengan air mineral water, sembahyang. Nampak apa payah sangat. Sahabat-sahabat daripada Semenanjung ni yang datang di sana nak sembahyang pun susah lagi, sebab bagi
dia selagi tak nampak surau, selagi tak nampak mati, dia tak semayang. Nampak? Seolah-olah Islam ni susah sangat. Buka tentang sejarah tepi jalan, maki dulu dia akan habis semayang, habis cerita. Dah kiblat ke mana Ustaz? Aja tanya pula. Berhenti tepi jalan, kiblat ke mana? Dah mu pakai iPad kan? Mu pakai iPhone 5, canggih belaka kan? Download lah. Nampak tak? Download dia punya, install ada satu application ni yang boleh menentukan arah kiblat dia. Gampang betul, cepat. Letak dia kat situ, dia nak tunjuk tu. Apa payah sangat? Mu pakai tanggih-tanggih ni nak tengok yang pelik-pelik tu macam mana? Tak jumpa kiblat tu. Yang terus sekali sanggup bayar bulan-bulan tu. Bukan bulan-bulan ni, bayar minggu-minggu. Kau mama. Harga 2,000 semua. Bila ambil 2 tahun, dia jadi 4,000 semua. Bayar minggu dalam RM40 ke sebulan berapa? Kau sanggup nak tunjuk kat kawan, nak act no. Nak act kat kawan ni, buat cerita ni, pakai iPad ni tapi bayar minggu-minggu dekat kos mama. Gila. Baik. Kemudiannya, bila masuk di rumah panjang ni, cerita yang pertama dia, program ziarah. Dia buat program ziarah ni. Saya masuk Solo, saya masuk bersendirian, drive 5-6 jam, kemudian naik boat 2 jam dan sebagainya, jumpa dengan rumah panjang mana kau target dah, hasil daripada maklumat kawan-kawan ni. Sampai rumah panjang ni, jumpa dengan Tok Batin dia. Di sana dia panggil tuai rumah. Tuai rumah ni taiko dia dah. Nah, kalau sini pengusi JKK dia dah kena jumpa dah. Respect lah sikit. Nampak tak? Kalau apek senario dia kata suspek sikit. Dia bukan respect, suspek sikit. Masuk tuai rumah ni, bagi tahu betul-betul saya orang Melayu. Asal daripada Lundu. Oleh kerana usia saya ni 30 lebih tahun ni, maknanya separuh usia saya duduk Semenanjung lama sangat. Jadi budaya Sarawak ni tak reti sangat. Saya datang ke kampung tuan ni, tuan rumah ni dengan tujuan saya nak belajar budaya sini. Saya nak kenal dengan orang kampung tu kan. Itu yang pertama. Tidur 2 malam apa semua itu ini dan sebagainya. Kemudian bulan depan datang sekali lagi. Tapi bila kali pertama datang tu, buat maklumat sikit. Tengok anak-anak kecil ni, yang budak-budak ni berapa orang, agak-agak umur berapa dan sebagainya, untuk catat apa semua rekod. Yang orang perempuan berapa, yang bujang-bujang ni berapa. Yang bujang tu bukan pasal nak kahwin tu dah. Ini telefon kita ustaz dan tanya sama pasal pergi pendalaman ni. Itu ustaz-ustaz ni. Ni sahabat-sahabat ustaz ni. Hak di usul, hak di mana dan sebagainya. Jadi gini, kadang-kadang berasa hati. Dia dah telefon kita 2-3 kali dan sebagainya, janji nak turun ke kita, nak sama-sama masuk pendalaman, tak turun juga. Tapi bila dah telefon 3-4 kali tu, dia tanya apa ya? Syekh, entah ada mana-mana saudara baru kita malah yang boleh tahan sikit bagi kat solat. Nampak? Itulah solatnya. Nak suruh masuk dalam tak mau. Nak bantu kita dalam tu tak apa. Bukan bukan Islam tak mau. Tapi orang malah tu, nah, yang comel-comel, orang putih-putih tu melepak tu, jadi melanau dan sebagainya. Orang tu dia nak tu celaka kadang-kadang. Sakit hati juga. Bukan saksi dulu, celaka juga. Sahabat-sahabat anak ni yang ustaz-ustaz sama-sama dengan anak bergerak dulu, tapi dia berkumpul selama dan sebagainya, sama-sama berforum di universiti dan sebagainya. Mula-mula kahwin se. Bila kahwin 2, kahwin 3, ramah jadi punah belaka dia. Ramah jadi punah macam mana? Bila dah kahwin 3 anak tak ramai dah. Ni rumah pula 3 dah nak bagi-bagi dah. Belanja sebulan berapa dah? Akhir apa dia? Sekali sama bayar 500, bayar 1,000. Lepas tu tutup di Kuala Lumpur, panggil ceramah di Selangor bukan jauh, terus setengah jam bawa kereta. Beritahu saya kena bagilah duit flight. Pergi balik daripada Sabah. Padahal duduk kat sana Kuala Lumpur je.
Dia boleh tahu dia naik camp haji, dia daripada Sabah dia naik flight ulang alik ni, nak claim balik ni tambang ni. Ni dah bila bini 2-3 budak-budak lagi dia bersilakan nak kahwin 4 pun tak berapa, silap sunnah. Tapi jangan buat perangai macam ini. Semalam bilang kami sahabat cerita, dia kata panggil satu ustaz popular di TV ya. Kalau kita pun selalu panggil juga, saya kita pun. Dia kata apa, dia nampak perkara nak panggil dia. Dia kata pertama dia nak penginapan, tu memang terlalu kita kena sediakan. Kalau saya tak ada apa-apa, nak bagi tidur mastem, bagi tidur, jangan bagi tidur kena kubus dah. Yang kedua dia nak pegang kita. Yang tu biasa tak ada apa-apa lah. Kemudian yang ketiga dia nak flight. Flight dia nak untuk 3 orang. 3 orang fikir dia nak kumpul nak bawa kadang 5 orang. 3 orang. Dia nak 3 orang dia fikir dia. Kemudian yang keempat dia nak satu slot ke 2 jam 2,000 untuk satu slot. Ni lah kita dah sibuk sangat dipanggil kat TV-TV ni. Bila dah pasang fikir 2-3 orang ni, macam ni lah cerita tu. Sanggup kita nak jual tu, kita dalam ceramah baca yang Quran, baca hati Rasulullah, kita letak harga macam tu. Gila. Gila Indonesia tu tengok pak-pak kiai tu. Sahabat anak antara salah seorang daripada orang Iban dulu. Walaupun tak berapa popular, bila dia pergi ceramah, dia sebut dengan anak dulu, pergi jangan fikir balik. Pergi tu kita dakwah ni, kita pergi tak payah fikir balik. Balik tu lain cerita, yang penting kita sampai dan dakwah tu, kita sampai tempat tu, kita ceramah, balik tu lain cerita. Tu orang yang betul-betul ikhlas dalam dakwah ni. Sebab apa dia macam tu? Sebab dia reda bertuhankan kepada Allah Ta'ala. Ciri yang pertama orang yang reda bertuhankan kepada Allah Ta'ala, ini kata Syekh Idris Al-Rabawi rahimahullah Ta'ala. Ni ulama sepuh kita ni. Kalau ada dari kalangan kita tak kenal ni sejarah Idris, Syekh Idris Al-Rabawi rahimahullah ni, pengarang kitab Baru Mazi dan sebagainya ni, memang ceroboh. Dia kata apa yang pertama sekali, jangan sekali-kali kamu mensyirikkan akan Allah Ta'ala. Ini tanda orang reda. Dia sakit macam mana pun, orang bercerita ada tu kau ngomong hebat, kau ngomong siang hebat. Memang orang hantar macam mana sakit tu selesai kata dia tak diam sebab dia tahu kamu syirik tu. Walaupun orang nak kata macam-macam, memang selesai kalau mengulis tu dia balik dia tak pergi. Anak pengalaman anak dulu 3 tahun masa masuk Islam dulu, dan dihantar mengajar praktikal di sekolah menengah agama Darul Naim di Keluarga Pahang. Sekolah menengah agama Arab, tapi Melayu, dia tak ada Arab pun, namanya Arab situ. Nama Arab. Bawah Majlis Agama Islam Pahang. Kemudian ada keluarga angkat dari kalangan duduk tempatan situ. Bila dia sakit lama tu, yang betul yang Allah betul, bawa pergi jumpa dengan Tok Romo. Tok Romo ni punya orang comel dia, keluar-keluar. Bila kita bagi salam, dia keluar-keluar. Kita tengok pakai jubah putih, pakai kopiah dan sebagainya. Oh, kita yakin ni Tok Romo ni. Ni maknanya perbuatan Islam. Kemudian sebelum dia nak memulakan rawatan dia, sembahyang 2 rakaat tu depan mata saya, sembahyang 2 rakaat. Ni hebat lah ya, kita kan, mana jalan tu okey dah, gohek dah. Tiba-tiba bila habis sembahyang, dia duduk ni, dia mula dengan Al-Fatihah. Dia baca Al-Fatihah kadang-kadang duduk. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dia gitu lah, tujuh-tujuh gitu. Habis Al-Fatihah, elok-elok orang Melayu faham bertanya, luar orang Jawa, bahasa Jawa pekat tu. Dengan umur yang 40 tu, subhanallah tu macam orang yang berumur 70-80 tahun, luar Jawa.
buat tu subuh pula dia datang daripada jauh, tanah jauh. Maknanya jin lah masuk dalam badan dia dah berubah kawan tu. Bila saya tengok macam tu, saya pun baca lah ya. Kita pun ada juga belajar macam sikit-sikit. Baca. Tiba-tiba dia tengok. Tengah-tengah tak baca tu, dia tengok tu. Lama dia tengok. Lepas tu teringat pesan terguru. Bila jadi macam tu, jangan berhenti baca. Teruslah baca. Terus je. Last sekali dia lepas dia tengok tu, lepas tu geli sikit. Dia potong buah lima tu, dia geli saya balik. Dia kata apa dia? Dia bagi tahu dekat saya. Dia kata yang pertama sekali, dia ni wali Allah. Oh, hebat. Jin nak leceh orang kita macam tu lah. Dia sebut dia ni wali Allah. Lepas tu boleh tahu pula dia ni khatam 30 juzuk Al-Quran. Wah, hebat sungguh. Kacau lah. Last kali bila dia beritahu pasal dia ni, wah ni dah tidak. Saya jawab apa dia? Saya tak tanya pun. Saya jawab aja terus, senyap terus. Nampak tak? Sibuk-sibuk pergi beritahu aku apa? Bukan aku tanya apa. Tak selesai pun, balik tak selesai juga. Dengan masak kenyang pula. Lepas tu Allah lima pula. Ini tak boleh pula. Lepas tu baca mantra tadi mudah dengan Al-Fatihah. Kemudian pas dari mantra tu tiba-tiba pula dah mantra dan bertenang tu berjiku semua ada belaka. Ini pengaruhnya. Ini yang kita tak mahu syirik-syirik ni. Yang pertama, jangan sekali-kali kamu syirik kepada Allah Ta'ala. La tusyrik billah, inna syirka la dzulmun azim, kata Allah Ta'ala. Jangan sekali-kali kamu syirik dengan Allah. Karena syirik menyekutukan Allah ini adalah kezaliman yang paling besar sekali kamu buat pada diri kamu, ahli keluarga kamu dan sebagainya. Yang kedua, tanda orang yang rela bertuhankan Allah Ta'ala ini, dia rela dengan segala ketentuan yang melibatkan qada dan juga qadar daripada Allah Ta'ala. Ketentuan takdir Allah baik buruk diterima, maka hakikat yang buruk pada pandangan kita, tetapi di sisi Allah dan Rasul dia tetap ada kebaikan yang tersembunyi yang kita kena tahu. Itu yang Nabi sebut terutama yuri dirang bidir khairan yusib minhu. Maka sesungguhnya barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala akan kebaikan yang bagi dirinya, Allah akan timpakan dia dengan musibah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala bila dia syarah hadis ini, dia kata apa dia? Musibah ini kebaikan bagi setiap dari kalangan insan sebab terkandung 3 perkara dalam dia. Kena ingat baik-baik. Bila kita ditimpa musibah, jangan dok pergi masalah kawan tu, jangan dok menyumpah kawan tu, jangan dok ni dan sebagainya. Tak payah. Ingat 3 perkara ini. Yang pertama, kafarah akan dosa bagi kamu. Kita dah jalan-jalan tersempat batu, aduh itu kafarah atas dosa kita. Ini aduh dia mula dah cari salah satu ni dekat rumah dan sebagainya, dah tersempat pun terjatuh, dia mula cari salah bini ni, tertengking bini atau anak lalu dan sebagainya. Ini perangai kita. Seorang ahli sufi diceritakan dalam kitab Minhajul Abidin, begitu juga dalam kitab Al-Hikam dia kata apa dia? Seorang ahli sufi yang terjatuh daripada anak tangga. Dia jatuh daripada anak tangga tu, dia anak tangga tu alhamdulillah. Kita jatuh dari anak tangga tengok. Sebut alhamdulillah. Aduh. Allah lagi lah. Oh ya mula. Nampak tak? Dia juga alhamdulillah. Bila sampai bawah sudah habis dia nangis. Tiba-tiba dia nangis bukan sebab sakit tau. Lalu anak murid dia pergi tanya, pasal apa yang jatuh dari anak tangga? Alhamdulillah tu sebab kafarah atas dosa aku. Dia kata, bersyukur sangatlah Tuhan mengampunkan dosa aku, hapuskan dosa aku. Cuma sepakat para ulama, kafarah atas dosa bagi musibah ini bagi dosa kecil. Dosa besar wajib dengan taubat nasuha daripada gitu. Kemudian yang kedua, di sebalik musibah ini Allah hendak menurunkan akan ganjaran pahala.
dalam atas apa dia? Kesabaran kita menghadapi musibah. Tuhan bagi pahala. Dia sangat detik Tuhan bagi pahala tak putus-putus. Bila mana kita sabar dengan musibah ini. Ada anak beranak kita atau lelaki kita masuk ruang dan sebagainya, seminggu kita ada kata dia bukan senang ada nak bagi makan tu ini, kita lap badan dan sebagainya, sampai anak di rumah pun dan bagi tengok dan sebagainya. Kesabaran kita itu Allah tak putus-putus bagi ganjaran pahala. Alhamdulillah. Patut sembuh pula. Kata ni doktor ni semua nama doktor pakai nak cekik bil jangan ni bukan pandai sangat pun. Boleh. Ramai orang kita. Baik. Kemudian yang ketiga, katanya Imam Nawawi lagi, di sebalik musibah ni Allah nak meninggikan akan darjat kita, nak naik makam kita. Kita sekolah pun takkan nak duduk darjah 6 sama. Habis darjah 6 tu, lepas tu orang naik darjah 1, kita beritahu dengan mak kita kata tak mau naik. Nah, saya tak mau naik. Dia kata 1 ni nak duduk darjah 6 lagi ni. Boleh tak? Mak kata mau gila. Anak aku ni belum tabiat nama aku lagi. Tanah naik tekanan 1 ni. Macam tu juga kita dalam agama. Nak duduk dah naik makam ni sikit demi sikit ni. Itu yang paling pentingnya dalam masalah kita jaga amalan, kita berzikir ni dengan tujuan nak naik makam supaya kita makin dekat dengan Allah Ta'ala. Makam apa dia? Al-Muqarrabun. Al-Muqarrabun ni apa dia? Golongan yang sentiasa berlumba-lumba untuk menghampirkan diri kepada Allah Ta'ala. Dan yang kedua, golongan yang berlumba-lumba dalam masalah kebaikan, yang untuk melakukan kebaikan. Ini golongan Muqarrabun. Dia dalam masalah nak dekat dengan Allah Ta'ala, dia sentiasa berusaha, bersungguh, menjaga wajah. Siapa yang bersungguh di depan. Yang kedua, sentiasa berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan. Penting ni. Dengar wajah dia betul beliau di masjid, dia banyak awal sampai start pukul 8.30, dia pukul 7 sampai dah. Tapi pakai seluar pendek, waktu gila. Betul beliau di masjid datang pakai seluar pendek, memang. Ini terjadi ni, dia cerita ni, boleh cerita ni pasal pelaku ni. Sahabat boleh sama, dia kata, dia cerita Tok Imam, dia cerita dengan saya ni. Ni kawasan Ustaz pelik sikit bentang ni, dia kata. Masyarakat semua pelik sikit, dia cerita bagi ni. Adalah sama objek dia semangat kan. Dengar pada baca ni. Besok tiba-tiba dia berjaya. Tak dapat sangat. Pukul 7 pun dia sampai dah. Tapi pakai suara pendek kan. Orang kok down balik. Betul ya mana? Tanya berapa ramai orang. Betul ya mana? Dah sebut semua. Ada ni macam ni. Tetapi katanya para ulama hadis, yang ketiga ini dia khilaf. Yang ketiga ni khilaf. Ada ulama hadis kata ya, ada kata tak. Tetapi dua perkara itu sepakat ulama kata memang benar. Baik. Yang ketiga ni, tanda orang mereka bertuhankan kepada Allah Ta'ala ini, dia reda dengan segala ketentuan yang melibatkan peraturan-peraturan, undang-undang, hukum hakam daripada Allah Ta'ala. Dia akan terima berlaku. Kita ni makhluk. Kita ni makhluk. Allah tu adalah Khalik yang menciptakan kita. Allah bila dia nak menciptakan kita ni, dah tentu dah dia buat satu jalan nak selamat. Nak selamat bagi penciptaan dia. Lalu di sebalik dia nak buat jalan keselamatan atas umat-umat, atas penciptaan ni tadi, Allah cipta undang-undang dengan tujuan untuk kebaikan, iaitu manusia itu sendiri. Bila kita tak ikut peraturan Allah, maknanya kita dah menyimpang. Sahih tak? Selamat tak? Manusia pada nilai sekompak tu dengan tujuan nak mengawal lalu lintas supaya orang yang berkenderaan ini selamat. Kenapa kita boleh tunggu tepilah merah hijau kalau kita jalan? Merah kita berhenti. Pasal apa? Sebab kita nak selamat. Undang-undang Allah Ta'ala lebih hebat lagi. Pasal apa? Kita tak main
Rukun iman ada 6. Tolak satu tinggal berapa? Saya tanya di pelajar, di depan pelajar UiTM Shah Alam, satu fakulti. Saya tanya soalan, di rukun iman ada 6. Tolak satu tinggal berapa? 5. Wah, 5 saya dengar. Anak saya yang belajar pasti umur 6 tahun tu. Ni baru masuk 6 tahun bulan 2 ni, 5 tahun. Tahun lepas saya tanya dia cakap kosong Nabi kan. Dia boleh jawab kosong Nabi 5 tahun ya. Hanya belajar di fakulti di UiTM Shah Alam tu. Besok keluar jadi doktor dulu, tiba-tiba jawab 5, bengong belaka dengan pensyarah-pensyarah bengong belaka. Sungguh tu yang kadang-kadang nak boleh tahu juga ni. Tak salah datang tadi tak pastilah. Nampak? Cetik si anak. Bagi minum jus kurma, bagi minum jus kismis, bagi minum jus bergaka. Anak saya jus bergaka dia minum. Tu yang hafalan. Dia kadang-kadang bila balik rumah, jarang-jarang balik rumah. Saya jarang balik rumah. Bila balik rumah kita pergi ambil dia balik sekolah. Balik sampai sekolah dia baca ayat Quran ni. Aduh, aku pun tak apa ayat ni. Oh, cerai. Nampak tak? Tapi hati-hati dia kata. Asma nak baca surah ni. Dia baca. Surah panjang-panjang pula tu. Surah besar-besar ni panjang ni. Kita dengar tu, Allah Akbar, malunya aku dan hati aku tak apa ni ayat ni sampai panjang macam ni. Baik. Kemudian ini dalam masalah peraturan dan undang-undang daripada Allah Ta'ala. 5 batu. Tolong satu saja, dia jadi kosong nak cerita. Bila kosong, semayang kita berpuluh tahun tu, dahi ni sampai hitam-hitam ni, Tuhan tak terima berkata. Kasihan tak? Tak kasihan. Bukan kita nak marah juga, tapi kita rasa kasihan. Bayangkan kalau kita kerja 20 tahun kerja, tiba-tiba tak ada gaji, bagi akhirat besok tak ada apa nak ambil. Nak kata apa? Ini dalam masalah akidah ni, dia tak boleh nak main-main. Muslimin dan muslimat, betul habis ya? Potong steam ni. Kan ya. Baik. Masuk dalam masalah yang tu bab kedua. Bila Allah sebut antara ciri-ciri, Nabi sebut antara ciri orang yang redha bertuhankan kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, wabil Islam Madinah, iaitu mestilah redha dengan Islam itu menjadi agama bagi kamu. Ini tanda-tanda kemanisan iman yang ada pada diri seseorang itu. Yang pertama sekali, tanda orang yang redha Islam menjadi agama bagi diri dia. Dia mesti mempelajari akan Islam ini. Telah dah sebut dah. Menuntut ilmu ni, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu ni fardu ain, wajib ke atas setiap dari kalangan orang Islam ni. Satu. Yang kedua, bila dah belajar dah ilmu Islam ni, ada ilmu dah, nak tak nak tidak, mestilah melaksanakan, beramal dengan apa yang dipelajari tadi. Baiklah, ada lah orang kata, ustaz dia kata, jenis nakal-nakal. Dia kata, ustaz, kalau kita jadi aling ni ustaz, susah kita depan Tuhan besok. Pasal apa pula? Sebab saya dok kadang-kadang saya dok buka persoalan di depan Tuhan, di padang mahsyar besok 5 perkara. Kalau Tuhan nak tanya. Kaki kita tak bergerak depan Tuhan. Persoalan apa yang kelima dalam masalah ilmu? Kemana kamu menggunakan ilmu tersebut? Kamu laksana ataupun tidak? Jadi ada orang yang bila dengar ni dia kata apa dia? Makin banyak ilmu kita ustaz, makin banyak kita kena dana depan Tuhan besok. Lebih baik jadi jahil ustaz, kurang-kurang Tuhan tak tanya banyak. Logik juga. Orang nakal ni dia tu yang saya kata tadi, nak Islam kat orang Islam ni dia kena macam ni.
Ya. Susah aku malam ni. Ya. Ni cerita dia. Nak main Islam kan yang tak Islam. Dia Islam macam ni. Ni kata, payah Ustaz, lama depan Tuhan besok Tuhan tanya ilmu tu. Berapa lama kita nak berdiri depan dia nak jawab ni? Ni saya nak jawab. Supaya kita tak takut untuk menjadi alim. Hakikat alim dengan jahil ni jauh beza tau, antara langit dengan bumi. Orang jahil ni dengan kerana dia tak mengaji ilmu, kalau dia buat amalan yang membatalkan akan amalan, tak ada rusak, tak ada keringanan. Tetapi orang yang belajar ilmu, dia membuat sesuatu amalan, tiba-tiba dalam amalan tersebut ada perkara yang membatalkan amalan tersebut, dengan kerana dia tak tahu sebab ilmu tak sampai lagi, dia mengaji, Tuhan terima. Tu pentingnya belajar tu. Duduk dalam keadaan sedia belajar supaya ada rusak dalam amalan kita. Lalu bila ada tanya, kalau ilmu banyak ni, Tuhan tanya banyak saya, lebih baik jahil. Kita jawab lagi mana? Dia kata, Ustaz, kalau ilmu banyak ada antara persoalan daripada muslimat. Bila saya kuliah Tuhan, muslimat selalu saya tanya bab ni. Lalu kata tuan guru saya dulu, kita ni terlepas daripada persoalan di depan Tuhan dalam masalah ilmu yang melibatkan amalan-amalan yang sunat. Sekali kita melaksanakan, sekali kita mengamalkan ilmu tersebut yang sunat ni, kita sudah terlepas daripada pertanyaan Allah Ta'ala. Tetapi rugi ya, ibaratkan makanan ni, kalau makanan tu sedap dah, sekali je kita makan, bodoh lah. Tahu dah ikat makan dekat syik tu tahu ni memang sedap dah, memang slow dah. Kita dimakan sekali je. Lepas tu kita pergi cerita dengan orang sedap, kita tak pergi makan lagi. Bodoh lah. Kalau aku tahu sedap dah, aku tak pergi makan sama. Mi udang seketang, kurang seketang di belakang tu. Masa biar dulu. Aku dah makan sama tiap-tiap malam tu. Nampak kalau sampai sekarang aku dah ingat lagi. Kalau lalu kat situ mesti nak makan. Rugi lah. Baik. Sekali mengamalkan terlepas, cuma rugi ya. Baik. Kemudian yang ketiga, bila kita dah mengamalkan ilmu tersebut, sampaikan sekadar kemampuan kita untuk menyampaikan ilmu. Tiga perkara ini umat Islam hari ini dia sudah menjadi satu pilihan. Dengan mulai-mulai belajar ilmu, mengamalkan ilmu, menyampaikan ilmu. Umat Islam hari ini sudah menjadikan ia sebagai suatu pilihan. Sedangkan ini bukan pilihan, ini ketetapan daripada Allah Ta'ala yang menjadikan Islam kita lemah hari ini sebab kita buat sebagai suatu pilihan. Yang datang belajar dengan saya belum mengaji Quran, dulu tak pencen dah. Kita standby bawa Quran ni, standby Quran ni. Kita ingat apa dia? Kita ingatkan apa betul tajwid ke apa ke? Tiba-tiba buka daripada Iqra ya, tajwid ya. Kita baca buka Iqra ni. Lepas tu tes pula bacaan. Yang seorang tu dia boleh tahan sikit, boleh letak dia sebagai chip lah. Chip pengajian antara tiga ni lah. Tunggu boleh baca Iqra 3 je. Yang dia layak buat 3 je buka. Hani betul-betul malah. Hani malah semua. Orang Islam yang baru nak masuk Islam balik, ni malah ni. Dia macam. Tapi tak orang kurang-kurang dia nak 200 tahun lagi. Penghujung usia dia walaupun rugi lah sikit. Masa muda dibazirkan macam tu kan. Ma'an syababihi bima amna. Allah tanya, pada waktu muda kamu, ke mana kamu menghabiskan waktu muda kamu? Baik. Kemudiannya yang ketiga, ciri-ciri kemanisan iman pada diri seseorang itu, wa bi Muhammadin nabiyya rasul. Kamu mesti redha dengan nabi dan juga rasul. yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nabi dan rasul kepada kita. Kalau setakat maulid rasul, kita dah berselawat saja, kemudian kita dah berarak saja,
Tak cukup dengan itu pula, kalau peringkat negeri itu siap ada pula pertandingan pakaian seragam yang terbaik. Ada hadiah. Kemudian dia buat pula markah yang kumpulan mana yang awak dia paling cantik sekali. Ada hadiah. Kalau setakat tu Abu Jahal sama macam tu. Abu Jahal Nabi lahir satu ekor unta, dia sembelih apa beza dengan Abu Jahal? Nama dia Abu Jahal gembira dengan kelahiran Nabi ni, sembelih satu ekor unta ni. Yang kita ni bila maulid Rasul bukan main lagi kita bersawat ke Arab, tapi kita paling buat rawang dengan Rasul ni. Rawang Rasulullah ni, rawang Allah Ta'ala ni, tak ada beza dengan Abu Jahal. Sibuk minta mati di Mekah. Abu Jahal mati di Mekah juga. Ni Malaysia ni ramai je yang mati ni. Gari-gari kubur ni, jenazah masih utuh lagi 20 tahun dah. Mana boleh apa mati di Mekah? Memang Mekah tu tanah yang terbaik atas muka bumi. Betul tak? Tapi kalau mati macam Abu Jahal, tak boleh apa. Sungguh baru sampai London je, baru merancang London seminggu balik. Tak tempat air yang paling cantik sekali aku pergi London lah. Bengong betul pergi Mekah lah. Satu yang diiktiraf oleh Allah Ta'ala dan Rasul, tanah terbaik atas muka bumi. Mu cerita London paling hebat sekali. Bengong. Dia orang Terengganu ni, dia memang bengong ni biasa. Jangan merasa hati pula tak. Dia biasa. Kalau dia Terengganu, Kelantan dia biasa. Jadi orang Terengganu macam saya, walaupun Sarawak, tapi duduk Terengganu lama, dia kena bawa macam tu. Kalau saya bawa macam saya KL ni, dia tak sedar lah. Nampak? Tak payah tulis lah. Daripada Terengganu kat Benda tu, kalau aku bawa bahasa lain, kalau tu tak keluar bengong tu, mana tak payah lain kali dengan buku lah. Pendakwah dari Terengganu tu, benda kat luar tak ada. Tu muka tu dah handsome sikit dah gambar daripada pertama. Kalau pertama dia tu muka paling tak handsome dah internet tu kan, keluar benda. Sebek hati. Sebek tau, orang bedak ni dia panggil sebek ni, sedih kan anak. Nampak tak? Tak ada lah gurau ya. Berasa hati, berasa sahabat kita kan. Lain kali dia tak berbeda kat rumah ni. Yang pertama, dalam masalah redha dengan Nabi ni, mesti pelajari dan kenal dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini fardu ain. Kita dah sibuk kenal dengan tokoh-tokoh negara ni, tiba-tiba Nabi kita tak kenal kita. Tu profesor sejarah di universiti. Dah hebat kita dengan sejarah ni, sejarah tu dah tiba-tiba sejarah perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tak tahu pun. Dah cerita bangsa sirah pun dah salah juga. Keluar dari TV live tu, cerita lah buat Islam kalau dia dipakai sejarah, tetapi salah juga pernah berlaku tu. Nabi ketika mana peristiwa hijrah, Nabi berhenti di mana? Nabi berhenti di mana? Dan di situlah dipajak dia masjid. Di mana? Kuba, Barat. Maknanya masjid pertama peristiwa hijrah masjid Kuba lah. Nabi berhenti situ, berhenti dia pajak satu tiang, satu lepas tamat situ, dia bina masjid situ. Ini tak cerita Masjid Nabawi yang pertama dalam peristiwa hijrah kan salah. Dok cerita dalam sejarah kemerdekaan dan sejarah perempuan-perempuan itu tentang pertunjukan. Sampai peristiwa Mamali pun dia nak masuk juga. Rentang itu ya. Mu tak tutup kat situ dulu. Bukan rendah orang dulu nak cerita peristiwa Mamali. Mu jangan berbengong macam tu. Berasa dia orang tahu. Anak yang baru masuk Islam, dia pun lebih suka tahu, dia pun berasa dia. Baca sejarah, tubuh kita meniti sayang mata. Apa yang berlaku di Mamali ini, baca sejarah daripada A sampai Z, mesti dong. Ini dia dah buka, dia dah kena lain, dia kena kelas ini. Kita
lah. TV tu berat, kalau tak berat berempah lah. Empat lah, rasa-rasa beli lagi. Rugi pula. Tak jadi angkat je lah, angkat letak balik elok lah. Yang pertama kena kenal dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini, sebab yang pertama kali paling besar nak kenal Nabi ini, di situlah duduknya tafsiran Al-Quran ini 30 juzuk semua ada situ dah. Syekh Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti dia semua macam tu dah. Dalam kitab Tafsir Syirah dia kata apa dia? Perjalanan hidup Nabi start lahir sampai wafat, di situlah letaknya terjemahan Al-Quran Al-Karim 30 juzuk. Yang kedua, nak melihat kesempurnaan Islam itu, lengkapnya Islam ini, satu peratunya hebat Islam ini, tengok sirah Nabi. Sebab semua sistem dalam kehidupan manusia hari ini dia terbit daripada situ. Mula cerita sistem pendidikan, tarbiyah ni daripada situ lah, daripada sirah Nabi lah. Nak sistem apa? Sistem sosial daripada situ, sistem ekonomi daripada situ, sistem dakwah daripada situ. Kita dah sibuk berjambil sistem sana, sistem sini, sistem situ dan sebagainya. Yang akhirnya hari ini bunuh anak-anak kita. Contoh, sistem pendidikan. Saya suatu ketika dulu antara penceramah yang kerap sangat dipanggil ke sekolah-sekolah menengah, sekolah negara. Dalam seminggu tu 4 kali sama di dalam sekolah, di dalam dewan masyarakat. Tak kira negeri mana. Itu belum kira lagi program hujung itu buat di resort mana dan sebagainya. Kadang-kadang bermalam sampai 2 malam dengan belajar program jemputan daripada sekolah. Pada lama saya dengan budak-budak sekolah ni, yang dari kalangan anak-anak kita Melayu Islam di sini semua cukup sedih. 1128 orang pelajar. Saya tanya berapa ramai dari kalangan kamu yang sembahyang cukup sehari semalam 5 waktu. 11 orang mengangkat tangan. Bayangkan berapa persen? 1128 orang pelajar, 11 orang angkat tangan. Berapa persen jadi? Apa terus senang dalam Islam kita? Sampai macam tu sekali. Lepas tu bila saya tanya-tanya budak apa semua, antara puncanya warden kalau duduk di asrama ni, warden dari kalangan orang kita Islam ini, asal Islam ni yang nak diislamkan ni, bukan sini di sana. Dia bila time maghrib dia azannya, dia start motor keluar, dia start kereta keluar. Sepatutnya masa itulah dia kena tengok anak-anak buah belajar-belajar waktu asrama ni pergi ke surau sembahyang dan sebagainya. Tapi masa itulah dia keluar, dia campur. Saya tanya di mana-mana asrama yang saya pergi buat kuliah maghrib untuk belajar-belajar macam itulah. Bila kita pergi kuliah ni, warga tak ada kan? Warga tak keluar. Kita pergi minggu depan, kita keluar juga, kita tanya perhalusi. Kita perhalus sikit tanya, kata sebelum ustaz datang mengajar sini dulu, azannya warga keluar makan. Satu ceramah saya di dewan sekolah pelajar 300 orang. Pelajar perempuan dikatakan 3, 4 dan juga 5. Saya tanya semua berapa ramai yang sembahyang cukup sehari semalam, seorang pun tak ada angkat tangan. Ini pelajar perempuan dikatakan 3, 4 kali ini sekolah pergi bandar ni. Belum lagi sekolah kita untuk bandar. Kemudian saya pun buat lama sikit, saya tanya berapa ramai dari kalangan kamu yang ada power. Oh, semua angkat tangan. Suka. Mana 300 semua ada. Baik-baik lah. Kau cuba fatahih. Nampak? Tu yang kadang-kadang mancing-mancing. Saya tengok cerita Hindustan tu. Tengok cerita Hindustan 4-5 kali nangis. Kalau ending cerita Hindustan ni confirm menangis. Mancing belakang lah. Ini bersama. Kalau pula tengok apa depan ni. Tapi nak menangis tu merentik kerana dosa tu, nak minta ampun dengan Allah Ta'ala tu, Allah payah sangat. Tengok cerita Hindustan mudah Nabi tu. Dia terpakai je, sibuk hehehe. Cuba tengok kalau hari raya. Hari raya seminggu tu cerita Hindustan berapa banyak?
cukup dengan petang berdua, malam ada lagi yang mustahil. Kemudian bila budak-budak ni semua angkat tangan, dia kata 300 ada boyfriend, kata saya buat dengan jalan buat suka budak-budak. Bila suka ada hukum saya bagi sekali, kemudian nangis belakang. Dia nangis ke guru dia syok-syok tadi. Saya pun minta semua guru semua guru-guru yang ada dalam dewan dipersilakan get out. Keluar kata saya, tak mau guru-guru ada dalam ni, biar saya dengan pelajar. Baik, bila keluar kata dah. Yang budak-budak di tengah-tengah nangis ni, saya tanya soalan, berapa ramai dari kalangan kamu yang telah pun pernah mengadakan hubungan seks? 300 angkat tangan. Saya pusing tu, tak ada seorang pun yang terkecuali. Persoalannya mengapa ini berlaku? Sebab sistem pendidikan kita silapnya apa dia? Bila sistem pendidikan kita tak letak Islam di atas, akhirnya perusahaan sekolah ni dia meletakkan peratusan A adalah matlamat dia. Dia punya target dia pelajar dia dapat A, peratusan mereka. Ni di peringkat sekolah. Di peringkat PPD, Pejabat Pendidikan Daerah, dia nak tengok sekolah di dalam daerah itu peratusan meningkat supaya dia dikira daerah, iaitu Pejabat Pendidikan Daerah yang hebat. Negeri pula macam tu juga. Dia nak supaya yang anak-anak negeri ni, pelajar-pelajar ni peratusan A meningkat. Akhirnya bila dia pijak A belakang, Islam dia tak nampak dah, dia pijak di bawah ni. Anak-anak dia macam tu lagi. Tu yang saya berdoa sama saya minta apa dia? Wa qalilun min ibadiy syakur. Dan sedikit sekali dari golongan hamba-hamba ke orang yang bersyukur kata Allah. Lalu kita doa, Allahumma ja'alna minal qalil. Ya Allah, jadikanlah kami dari golongan orang yang sedikit. Orang yang faham Islam, nak bawa Islam ni sikit je orang ni. Yang Islam belum tiup ni ramai ya. Faham kalau Islam belum tiup ni, kalau kita ajar dia mengucap 2 kalimah syahadat boleh semua. Tak lebih baik daripada kita lagi ya. Lalu ni macam tu juga orang Islam kata ni, yang boleh mengucap 2 kalimah syahadat ni ramai ya. Boleh kata. Tapi dalam man ni tak ada orang dia tak faham pun. Kemudian nak sebut ni hebatnya Rasulullah ni. Tujuan kita belajar sirah, kita nak tengok sistem dakwah yang terbit daripada Islam supaya Islam kita terpelihara. Supaya kita tak marah dengan puak-puak sebelah sana tu, puak-puak dari kalangan Kristianisasi orang mutas dan orang Islam kita tak sibuk-sibuk dah. Sampai ke Arab buat demokrasi, pijak kepala lembu dan sebagainya. Ini semua orang. Ini semua mengarut bukan ni. Buat demonstrasi tapi dia tak faham apa itu Islam. Dia sendiri pun tak semayang. Tidak. Bukan kita nak sangka buruk. Nabi sistem dakwah pertama Allah ajar secara sembunyi-sembunyi. Permulaan Tulul Arkam bin Abi Arkam yang pertama sekali buka masa itu. Laporan mana sahabat masuk Islam. Kemudian Allah perintahkan Nabi berdakwah secara terang-terangan. Nabi naik di atas Bukit Syafah ni, kumpul penduduk Mekah ni. Kalau aku ceritakan kepada kamu di belakang sana ada sekumpulan tentera datang nak serang Mekah, kamu percaya tak? Percaya sebab kamu Al-Amin. Sebab kamu ya Muhammad tak pernah menipu. Tiba-tiba Nabi sebut inni nazirun lakum baina yadayya azabun syadid. Sesungguhnya aku diutuskan untuk membawa kabar gembira dan kabar yang duka ni. Mana kabar tentang azab yang pedih ni. Pun keluar ayat. Tabaraka alihada jama'na. Untuk inikah kamu mengumpulkan kami. Wahai Muhammad, dah tunjuk macam tu lah. Tu yang turun ayat tabat syadar tu. Dakwah secara terang-terangnya. Kemudian Allah nak tunjuk Allah mencerdik ni, ajar Nabi ni, perintahkan Nabi hijrah yang pertama di mana? Ni pun profesor sejarah salah. Aku
Aku cukup nyampah daripada sejarah Malaysia. Kalau sejarah tokoh-tokoh negara, kalau tertiba silau Nabi, jangan tersentuh-sentuh. Akhirnya tunjuk membodoh. Bukan kata kita jadi tahu. Kita tahu dah dalam bab-bab sejarah negara dan tokoh-tokoh ni kita terti. Memang kita tak mau cakap, kita mau tanya waktu kepada orang. Sebab tak mau kita bantu, sebab kita tahu. Perdana Menteri kedua, ketiga pun kadang-kadang aku salah. Yang mana satu dulu? Nampak tu yang tak mau cinta batu tu. Hijrah yang pertama atas muka bumi ini di mana? Bukan di Madinah, Taif dulu. Nabi cuba berhijrah di situ. Dulu tengok apa yang jadi penduduk Taif ni. Dia punya jekek, dia bagi batu, dia bagi upah budak-budak ni. Balik Nabi, api berdarah tua Nabi ni. Malaikat Jibril turun, minta nak terbalik ke bumi Taif. Nabi kata jangan no. Mudah-mudahan besok cucu-cucu ni generasi akan datang besok akan terima Islam. Kalau kita Nabi dah, tak payah kita panggil, tak payah Malaikat Jibril turun, kita panggil dah. Malaikat Jibril tolong sikit tu, mau pelingkup dah. Nak bumi Taif ni bagi mampu dah. Itu kalau kita lah, Nabi tak macam tu lah. Kemudian Allah perintahkan Nabi hijrah ke bumi Madinah. Di situlah bermulanya kegemilangan Islam itu terpancar cahaya pergi ke seluruh penjuru dunia. Bila Nabi didik para sahabat, bimbing para sahabat ni, dia bukan setakat di Madinah saja. Nabi hantar sahabat daripada Madinah pergi ke Yaman, contohnya Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, hantar situ pada luar sana. Hantar Sayyidina Amr bin As pergi ke Mesir, bawa Islam, jadi gubernur, jadi khalifah, jadi panglima tentera. Itu hebat Islam. Belajar sirah ni kita akan nampak sistem yang terbit daripada Islam yang cukup hebat. Yang ni kita tak sempat penting. Jangan macam salah seorang daripada pemimpin kita suatu ketika dulu, bila dia membuat perasmian dalam dialog antara agama, dia sebut dalam perasmian dia, tidak ada mana-mana agama yang berhak mengatakan agama dia lebih baik daripada agama lain di atas muka bumi ini. Dia berucap di depan tokoh-tokoh Islam, tokoh-tokoh Kristian, tokoh-tokoh Buddha, tokoh-tokoh Buddhis, semua ada dalam masa itu. Kenapa tak boleh nak iktiraf Islam yang paling hebat, sedangkan kita ni Islam, mengaku Islam? Bila raya kita paling sibuk kan? Nampak tak? Rumah terbuka, banner tak tahu ni siapa parlimen. Jemputan ni makan saja nak jamu ni, jamu raya tak tahu berapa ribu duit habis. Tapi ketinggian Islam yang disebut al-Islam yang wala yu'alai, Islam itu tinggi dan tak ada yang lebih tinggi daripada itu. Kenapa kita tak boleh nak beritahu di depan orang bukan Islam? Malu sangat, apa cekian sangat Islam ni. Ni sama geng-geng kerja pejabat dia bukan CEO pun. Nampak tak? Eksekutif biasa ya. Balik belajar daripada US tu pun setahun dua, bukan 20 tahun ke US pun. Balik-balik jumpa geng morning. Ada morning kalau bodoh sungguh lah. Aku juga menyampah tobat. Dua-dua pakai tutup, jumpa di pejabat morning yang Cina tu pakai skirt, jumpa geng jumpa morning yang mu pakai tutup morning. Apa beza dengan dia? Nabi hijrah ni, dalam cerita hijrah bila Nabi lakon kali pertama masuk bumi Madinah, Nabi berseru, ayuhan nas afsus salam, wahai sekalian manusia, sebarkan melimpahkan salam. Pentingnya menyebarkan salam ini morning. Kalau bodoh semua tahu tak pagi kan, mau pergi sebut pagi kan dia apa? Bagi salam lah. Pagi-pagi orang mendoakan antara satu sama lain, sebar kasih sayang dari hati ke hati. Dia macam itu lah. Kemudian
dalam masalah sistem dakwah. Hebatnya macam tu sekali. Tetapi sayangnya sistem dakwah ini sudah dilaksanakan oleh orang-orang Kristian yang mereka dah buka Quran ni, dia buka Quran dengan tujuan untuk kaji. Kaji ni buat tujuan dia kaji bukan sekadar nak mematahkan hujah orang Islam dah, tetapi dia kaji untuk melaksanakan. Tengok suatu ketika dulu bila saya sampai di pedalaman di Bintulu, masuk perkampungan orang hitam ni, jumpa satu Mak Saleh. Mulut kata nak cakap orang putih, nak test power lah. Rangers kata Rangers pasal orang putih. Tanya lah dalam bahasa Inggeris, walaupun sekolah tak tinggi tapi boleh lah. Masa muda dulu tak tengok cerita orang putih, dengar lepas tu tengok terjemahan tu, lama-lama pandai lah. Baik. Tiba-tiba masalah ni dia jawab dalam bahasa Iban, kak pula tu, celaka dah, dia celaka masalah ni, tenang lah tu. Dia jawab dalam bahasa Iban, tunjuk, dia dah sana celaka masalah ni, keluar ayat tu. Sebab tak keluar daripada mulut, kalau keluar daripada mulut, dia tahu saja melempang. Bila tanya balik, rupanya dia daripada Perth, Australia. Datang situ tutup 2 tahun lebih dah. Tujuan apa dia? Dia bawa Kristian ni di tengah-tengah masyarakat Iban. Dia duduk situ. Bukan kata datang 2-3 malam atau balik macam NGO Islam kita sini. NGO Islam kita sini, dia masuk pedalaman, dia Islam ke satu kampung, dia balik, lepas tu dia sembang dia dalam forum, dia sembang dalam forum, dia Islamkan beribu-ribu, tapi tak datang balik untuk membimbing. Nampak tak? Tak ada datang balik nak bimbing balik. Tu yang kawan tu, bila dia makan mie, dia buang daging babi tu, mie tu dia makan, kuah tu dia hidup habis. Pasal apa? Sebab ketua yang mengislamkan mereka ni dari tangan NGO ni, dia kata pada, ingat kamu sudah masuk Islam, bila kamu sudah masuk Islam haram makan daging babi. Betul lah tu, dia buang daging babi tadi tu, mie tu tak haram, kuah juga haram. Betul tak? Betul lah. Pasal apa jadi macam tu? Sebab kakak tu yang membagi tu, maknanya haram makan daging babi lah. Dia kata itu lah. Berlaku di Pahang, diceritakan oleh Tok Batin. Dulu masa saya belajar di Pekin dulu, ada geng-geng orang asli ni yang sama-sama belajar sini ke dunia dan sebagainya. Bila cuti belajar, kami masuk ke orang asli buat program seminggu macam tu, sambil buat kajian sikit lah. Kemudian bila kita jumpa dengan Tok Batin, sebab tanya berapa tahun dah kamu masuk Islam? Sudah 3 tahun, ada yang 5 tahun. Tapi tengok saya apa baca tu, tak tahu apa semua. Kita tanya lah, ada orang datang mengajar, dia kata patut ada ustaz, dia kata. Sini ada pegawai penggerak masyarakat ustaz, dia kata. Tapi kalau dia datang hujung minggu, dia datang, dia minta berapa ahli je, lepas tu dia balik. Nampak tak? Ini ayat orang asli dia macam tu lah, macam saya sebut. Saya tahu lah, sebab saya selalu masuk. Tok Batin bagi tongkat aku mau tak mau lah. Sibuk dengan tongkat ahli, tongkat aku, tongkat ni semua. Apa nak boleh-boleh sikit? Nah, tak mau lah. Tapi kalau dia bagi ayam hutan, yang itu memang. Dia bagi ayam hutan, tak tangkap, bila hidup bagi yang itu dia tak bagi pun aku minta. Kalau bagi tongkat ahli, tongkat kita bawa balik. Sebab apa? Depan rumah mama tua tanam, ada 2 batang besar. Yang itu kalau tak campur, dia panggil tuan, tak pakai aku campur lah. Dia tak boleh nak campur macam tu lah. Tapak aku tak campur sama mampu. Dia kata, Tok Batin dia kata apa dia? Pegawai penggerak masyarakat ni, dia masuk kampung tu sepatut dia ajar pada lain. Tapi dia masuk di sembang-sembang, dia buka ni, tokak ni yang benar akar kayu ni, lepas tu dapat dia balik. Sedangkan pegawai penggerak masyarakat dibayar oleh majlis agama, bagi alam bulanan tu.
kerja macam ni. Dia masuk semua. Pengalaman saya di Sarawak tu, kalau saya masuk program ziarah pertama, kita dah buat inisiat tu. Kita dah ambil lebih kurang ni berapa anak-anak dan sekolah. Kali kedua kita masuk, tahulah jumlah tu tadi, saya beli dah baju untuk anak-anak. Baju yang pasal RM17, RM18 dah okey dah kalau Sarawak ni. Kalau sini tak tahu dah. RM17 sepasang seluar baju tu dah okey dah. Saya beli lebih kurang, kita kira daripada kalau anak-anak ada 30, kita beli 60 pasang. Mana tak seorang dapat 2 pasang. Kemudian yang ujang-ujang ni tadi ada lebih kurang 10 orang. Biasa yang ujang-ujang ni tak ramai. Yang bawah, yang lepas daripada semen dia tak ramai. Kebanyakan dia keluar kepada Allah. Kita belilah baju sikit, suatinya agak-agak yang murah sikit kita beli. Tak ada apa, suar biasa, suar tepur, kadang-kadang beli bawah beli. Kemudian yang paling penting dia anak-anak ni buku. Anak-anak dia dapat buku yang dia suka. Walaupun dia berpengalaman, beli buku ni 2-3 kotak besar ni, tak kira lah buku warna ke, buku nak tulis dan sebagainya tu. Kemudian kita beri pensil warna, kita beri kompetensi dengan kotak salin, kita agih dengan budak-budak. Masuk kali kedua tengok momok dia, orang tua dengan tua dia dah tersentuh hati. Sebab apa? Anak-anak rumah panjang dia sendiri yang bergaya duduk di bandar pun balik tak pernah buat macam tu. Start daripada tu dah cek dah dengan tua rumah tu. Bila dah cek dah, dia jadi mula bergerak. Kemudian kali ketiga bila kita masuk barulah buat program ziarah dan tawaf. Hal ni barulah kita bagi penerangan tentang Islam sikit. Ni teknik ni hasil daripada kita kaji sirah Nabi kita SAW. Dan orang bukan Islam dia buat macam tu lah. Tu yang bermasalah kadang-kadang duduk di kampung tu sampai 2 bulan, sewa homestay 3 bulan untuk sana dan sebagainya. Dia dah buat kajian gitu. Lepas tu nanti dia bagi dekat layan Islam contohnya. Malaysia ni banyaklah NGO yang di bawah kristianisasi ni buat-buat ni datang nanti. Berlaku di Pantai Timur dulu nak ceritanya. Sehingga kalau buat ni masuk apa dia? Masuk bagi semangat tiap bulan. Satu tahap dia bawa ni untuk pergi melancong. Siapa ni 2-3 buah ni dia semua ni dia bawa dengan anak-anak ni. Dia pergi mana? Nak tahu Iga, dia pergi pulau mana kan? Di situlah dia akan menimbulkan kekeliruan tentang Islam. Kita tak habis-habis kesalahan buat-buat tu sampai bila. Sedangkan Islam kita ni hebat tak? Tetapi yang buat kalau lemah kita salah. Kalau buat-buat tu ada soalan habis ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ada soalan? Soalan tu bagi kita iman jawab. InsyaAllah ada. Isu-isu terkini tak apa. Jangan susah. Kalau susah saya tak jawab. Bulan depan saya datang. Kalau saya datang saya jawab. Assalamualaikum. Baik, terima kasih atas soalan. Dia gini kan, sebelum saya memulai Islam dulu saya melihat Islam ni satu agama yang payah. Payah sembahyang 5 kali sehari ni tengok pun apa. Kita sembahyang main 1000 sekali pun. Itu pun banyak kali voting. Yang paling hebat dia dekat Christmas tu itu tengkek dekat gereja. Masa tu dah manakal lah. Bernengkek kat gereja tu pun bukan nak sembahyang sangat pun. Nak mintai mek-mek tu gereja tu. Tapi bila sampai ke Semenanjung, cuma masa saya masih sekolah menengah tu, saya aktif dengan choir tu. Choir gereja dia mana menyanyi lah. Kemudian kadang-kadang dia buat pertandingan antara gereja-gereja. Saya pun ikut dah dulu. Kemudian bila belasan tahun ni dia jadi masuk alam nakal remaja. Dan saya di Selangor bila saya berhijrah ke Semenanjung dulu saya kena kerja sejak di gereja di Kelang. Kemudian pernah juga aktif di gereja di Bandar Sendiri. Masa di Kelang dulu kami ada program-program tertentu bersama dengan pelajar-pelajar universiti.
yang dikumpulkan pelajar-pelajar universiti dari kalangan orang Melayu ni, pelajar-pelajar Melayu ni dia bawa pergi mana-mana hotel. Kalau daripada Salam contoh dia bawa ke Kuala Pinang, ke Kedah dan sebagainya. Kalau di resort mana, kemudian situ nantilah dia timbulkan keperluan. Dalam masa yang sama dia bagi bantuan apa semua, keperluan dia bagi belaka. Yang pentingnya pada masa itu syariat Islam ni susah, puasa pula 30 hari sebulan saya. Tetapi cuma alhamdulillah sebelum saya Islam saya juga sempat berpuasa. Seperti mana orang Islam ketika mana saya mula berjinak-jinak dengan Islam. Tapi pandangannya memang negatif lah. Satu pandangan yang biasa bila kita tengok Melayu ni kita faham Islam. Tengok Melayu ni Islam. Kita bulan puasa ni masa tu bukan main kita nak hormat kawan-kawan kita yang puasa ni makan pun sembunyi lah masa dia jauh. Sembunyi tak bagi kawan nampak. Tiba-tiba kita keluar dari store sembunyi makan resto kita keluar. Kita lepak ke 4-5 orang tak makan itu nilai ya. Ni Melayu ni Islam. Padahal tu Melayu ni bangsa. Tengok inilah Islam. Dia macam tu. Ada soalan lain. Kalau tak ada lagi dia dalam buku yang berita insyaAllah. Baik. Dia gini, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala disebut dalam kitab Bahrul Mazi jilid yang ketiga Progres kitab saya. Dia kata apa dia? Kita duduk di mukim ini status jemaah sini. Tetapi ketika kita pada saat ini kita yakin yang sana sembahyang jemaah di sana itu imam atau khatib dia ini akan iman dan amalan dia tidak menjadi satu dosa untuk kita pergi sembahyang sana. Dari situ kita tidak ada salah, kita lebih. Nah, Imam Syafi'i dia ambil qaul daripada Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Ada salah. Saya sendiri pun bukan ada. Kalau saya duduk mana-mana, tentu saya duduk di Sya'lam, kan? Saya tahu loh, di Sya'lam, di tempat masjid yang paling dekat dengan tempat saya duduk ni contohnya masjid apa? Masjid Seksyen 13 macam tu. Tetapi saya yakin yang Seksyen 19 tu memang tu imam dia jadi yang kata amalan, kata tidak sebagainya. Kemudian khatib yang nak datang baca tu memang kita tahu dia macam ni. Kita boleh pergi sana tak ada masalah, kita langkah daripada masjid kita. InsyaAllah faham itu. Dalam kitab Bahrul masih boleh tunjuk pada itu. Ada satu lagi soalan. Ini dalam masalah semua jemaah ni kadang-kadang kita masih keliru itu. Bila kita nanti baca khutbah atas mimbar, kita masuk setelah baca khutbah, kita nak sembahyang tu kita dulu. Mana situ kita kena buat. Yang ni orang kadang-kadang bertengkar ni. Tengok bertengkar dulu 60 tahun. 60 tahun tak tahu. Nampak? Kena pula kalau masjid yang takut dengar orang pokok kita tafsir ni tak peka apa kali dulu kini dah selamanya. Nampak? Takkan tak tahu. Semua di Terengganu yang ada masjid-masjid surau yang dia tak bagi ustaz-ustaz mengajar pokok kita tafsir. Memang dia tak bagi. Nampak dia tak bagi. Mu pokok kita pekong apa pun. Malam ni pekong tak lain. Malam besok pekong kita lain. Pekong saja. Gila. Kita makan tuan tu kita tahu lah ni kita pekong ni. Kita datang, kita beritahu, kita nak makan tafsir pun nak Islam tuan. Dia kata tak boleh makan tafsir tak boleh. Kalau tak akan macam kita pekong tak ya. Dia sama macam tu ya. Lepas tu bila kita sedih, rupa-rupanya perempuan ni, kalau pokok lah kita tafsir, memang kena tambah dia sendiri. Daripada mula alif lam mim nak baca sampai tahfidz. Memang kena pada dia sendiri. Allah bila kena apa siap kena apa imam kena ya dia tak begitu. Dia tinggal berlaku macam tu. Sedihlah, jadi putuslah dengan tafsir Quran kan orang macam tu. Kerana 2-3 ekor ni yang banyak tafsir Quran ni lama ni. Orang jadi jahil dalam masalah tafsir. Mula tahu bosan dah esok. Enggak tahu semua ni, jahil dalam muka lagi tu. Baik, dalam masalah tadi kita nak duduknya, kita nak sembahyang berjamaah ni. Ada orang kata sembahyang. Ada orang mana boleh sembahyang. Kadang-kadang tu kalau rukun mana kena duduk terus Imam Nawawi jawab, dia kata dua-dua boleh berlaku.
Imam Syafi'i dia ambil qaul daripada Imam Nawawi. Dia kata dua-dua boleh berlaku. Iza ja'a masjid disebut. Kalau kamu datang masjid pada Nopantai ni Yajlis, kamu rukuk disebut situ rukuk. Kamu rukuk 2 rakaat sebelum daripada kamu duduk. Hati ni dua-dua dia buat hujah niat. Yang suruh sembahyang dan suruh duduk pun dia buat hujah niat. Maknanya kamu rukuk dulu 2 rakaat. Rukuk tu mana sembahyang. Sebelum daripada kamu duduk tujuan apa untuk memuliakan rumah Allah. Memang ada tu ada kita memuliakan rumah Allah. Tapi Imam Nawawi kata pendapat yang pertama terus duduk itu sebab apa dia? Dan pendapat yang kedua kita masuk ni kita buat juga 2 rakaat ni dengan kerana nak memuliakan masjid. Baik, hukum dia sunat. Kita sembahyang 2 rakaat, berarti baca khutbah tu sunat juga. Sembahyang sunat tak? Baik. Bila kita sembahyang 2 rakaat ni, masa terhenti baca khutbah termimbar ni, Imam Nawawi sebut sunat tu sunat sekali lagi kita meringankan akan sembahyang tersebut. Maknanya kita mempercepatkan jangan tadi gaya ukur. Kalau tidak nampak tumanina tu tak gerak walaupun cepat. Kalau tumanina ada, sembahyang tak ada, nampak tak ada. Maknanya kita bila kita sujud contohnya Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Baik, kita baca sekali itu tak apa. Kita tak baca pun tak ada apa. Dah bacaan sunat kan yang penting kita sujud, kemudian ada tumanina yang berhenti sekadar menyebut subhanallah yang tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Dia macam itu. Kemudian yang sampai masuk masjid duduk itu tadi juga ambil daripada situ juga. Dia kata apa dia? Masa zaman Rasulullah dia lupa atas mimbar, tiba-tiba masuk seorang laki-laki. Bila masuk, dia terus duduk. Bila terus duduk, Nabi berhenti bila lupa. Berhenti dia tunjuk, sahabat tu. Dia tunjuk as-solaita, kamu sembahyang lagi, maknanya kamu sembahyang lagi 2 rakaat. Dia kata tak. Mana dia kata dia tak sembahyang, Nabi suruh dia bangun sembahyang 2 rakaat. Lalu antaranya daripada 4 khalifah ar-rasyidin ini, 2 dari kalangan mereka tersebut Nabi suruh 2 sahabat tu bangun sembahyang tadi. Sebab sahabat ni masuk dalam keadaan pakaian dia ni kecopak Nabi, maknanya dia tampung tanah dan nak dia tahu miskinnya, fakirnya dia. Jadi Nabi suruh dia bangun juga sembahyang supaya ada sahabat-sahabat yang dermawan dia tengok, kasihan bila habis sembahyang nanti ada sahabat-sahabat yang derma kepada dia. Sebab tu Nabi suruh dia bangun juga sembahyang. Tetapi adalah lebih baik kalau kita masuk kita ambil kalau belum tak ada masalah. Tetapi saya berpegang kalau kita masuk buat juga sembahyang 2 rakaat, tetapi kita ringankan sembahyang tersebut. Dan masalah lagi bila kita masuk nak buat sembahyang tahiyatul masjid ataupun qabliyah, ni pun ada juga orang tak faham. Ada lagi orang faham dalam masalah ni. Dan nak buat sembahyang mana satu? Sebut tadi sembahyang 2 rakaat untuk memuliakan masjid. Lalu dia faham apa? Dia faham kena buat tahiyatul masjid, sedangkan ada orang sepatutnya sembahyang qabliyah lah. Nampak? Sembahyang qabliyah Jumaat itu 2 rakaat sebelum daripada kamu duduk sudah termasuk, sudah terangkum dengan tahiyatul masjid sekali. Yang macam tu contoh lah. Kalau kita masuk azan kan, kita masuk sembahyang biasa fardu tak apa, tapi azan kan qabliyah kita tak sembahyang. Yang penting bila kita masuk jangan kita duduk, kita berdiri tunggu azan habis, kemudian kita sembahyang qabliyah sebelum daripada fardu itu. Maknanya 2 rakaat itu tadi sudah termasuk dengan tahiyatul masjid. Ataupun kalau kita masuk masjid imam sembahyang maka 2 rakaat awal sembahyang fardu itu tadi telah masuk sekali dengan sembahyang tahiyatul masjid. Yang penting jangan duduk. Faham kan? Ada macam itu. Baik, sekarang yang berham daripada Allah Ta'ala saya sekali sendiri. Sebelum saya habiskan ada bawa buku lagi. Hari itu tak cukup.
ramai juga yang tanya-tanya. Oh, ini lebih memang tak habis saja orang lebih dah. Baik. Yang pertama kali yang dapat adalah Daurah Syahadah ini biasanya buku pertama saya 2010 dan masih lagi cetakan dan masih lagi berada. Alhamdulillah. Buku yang kedua Daurah Hidayah ini cerita perjalanan saya mencari Islam bagi anak-anak baca, bagi anak-anak remaja baca. Yang kedua Daurah Hidayah perjalanan selepas saya memulai Islam, bagaimana saya mendalami Islam, susah payah saya belajar Islam dalam keadaan duit tata masa itu. Sini saya tulis betul supaya bagi motivasi kepada kita ni untuk mendalami Islam, anak-anak kita untuk belajar dari orang yang berhijab. Baik, saya rasa cukup sekadar itu. Sekali lagi, cuma saya sebut juga ada seorang orang Sabah ni, kami berjumpa dengan dia sebelum ke Langkawi. Dia sekarang ada di Kuala Lumpur. Dia memulai Islam pada 17 hari bulan baru-barunya, 17 hari bulan lepas. Kemudian dia tumpang markas di Kuala Lumpur. Jadi dia nak kerja, ceritanya dia nak kerja juga. Jadi bila fikir-fikir balik, kalau dia kerja dalam keadaan dia baru masuk Islam, apa yang nak? Kena pula kalau situasi tempat dia kerja suasana tu dengan campur dengan jeruan dia bon maka ni lagi terurat, tak ada Islam dia. Jadi kami dah bincang dan sepakat dengan dia, dan dia sendiri pun dah bersetuju. Kami akan hantar dia belajar dan kami akan tanggung mereka. Dan insyaAllah untuk permulaan ini kita sama-sama bantu dulu. Yang bulan-bulan tu tak apa, mana-mana dah cari untuk bantu dia, cuma untuk permulaan. Dan juga begitu juga dengan anak-anak buah saya yang masih lagi belajar di pondok sekarang ni, juga mereka masih lagi memerlukan bantuan-bantuan. Antaranya yang baru masuk belajar, dia masih lagi tunggu beasiswa atau zakat dia. Kadang-kadang dia masuk bulan 1 tapi zakat boleh keluar bulan 3, bulan 4 baru masuk account. Ini adalah masalah kita ni sebab isi borak. Bila isi borak naik ke atas ni, kena ke atas ni dia cuti sama, pergi ke luar negeri masyarakat, pergi keluar khusus sana sini dan sebagainya. Dia lambat belakang naik kawan tu tak ada kerja. Jadi ni macam tu lah. Saya cerita dulu di Puspa dan anak saya belajar pun, dia beritahu dengan saya dalam selalu sangat lambat masuk. Bila lambat masuk, ada dari saudara baru ni dengan daerah 300 sebulan, dia tak ambil 300 semua. Kadang-kadang dia ambil 150 setengah lagi dia kirim kepada mak ayah dan dia kampung. Ni jenis anak-anak yang dia jaga mak ayah dia. Walaupun mak ayah dan sekitar dia kirim ke tempat, tapi bila dalam lambat masuk, nak cerita bila lambat masuk dia tak dapat kirim 2-3 bulan. Mak ayah di kampung dia akan fikir apa dia? Ni lah anak aku. Bila masuk Islam dia tak ingat mak ayah, selalu jadi macam ni. Kalau kita ni tak bantu, tosan arah adalah selain daripada kita ni yang boleh membantu. Saya sendiri dulu pernah sebut bagaimana susah saya belajar dalam keadaan biaya cuma RM150 sebulan. Kalau saya tak sabar masa itu, saya dah balik kerja di Selangor dengan gaji ketika itu di Saudi Prami pun dah RM50 sebulan. Saya berhenti nak masuk Islam, belajar Islam. Tu dia niat masa itu. Alhamdulillah sampai tahap ini. Dalam RM150 itu pun saya sabar. Sebab saya tengok sahabat-sahabat daripada Cambodia yang masuk Islam belajar lagi susah daripada saya. Kalau saya rasa susah, dia lebih susah. Kalau dia boleh tahan, kenapa aku tak boleh? Motivasi mereka ini membuatkan saya terus bertahan untuk belajar di pondok-pondok. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minal qalil. Ya Allah, jadikanlah kami dari golongan yang sedikit. Rabbana la taj'alna minal qaumiz zalimin. Ya Allah, janganlah Engkau masukkan kami dari golongan orang yang zalim. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya Engkau mengandung bekas segala kelemahan dan beri kami, ya Allah. Kurniakan kekuatan kepada kami untuk melakukan segala kurniakan kekuatan kepada kami untuk melakukan segala ketaatan kepadamu dan menjauhi akan segala larangan, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya Engkau mengandung bekas segala kekurangan dan beri kami, ya Allah. Kurniakanlah kelebihan kepada kami dari segi ilmu agamamu dan segala ilmu manfaat bagi diri kami dan segala manusia atas muka bumi, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Irhamna ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas undangan.